Insaf kini membawakan ucapan Ketua Pembangkang sempena Maulidur Rasul. Ucapan yang baik dari sudut naratif, tapi berlawanan dari sudut pelaksanaan dan tindakan. Maknanya, sambutan kita ini mesti menggerakkan semangat dan harapan kita untuk lebih mendekati Al-Quran dan menghayati sosok pribadi Nabi Muhammad SAW. Ya. Tentu dalam ucapan-ucapan ni pembesar-pembesar seluruh dunia semua kena ikut contoh teladan Rasulullah dan sebagainya. Kita kena ingat ya, dan saya mengingatkan diri saya kerana dakwah ini mesti juga mula ibda' binafsik, mesti dari diri kita, dan kadang-kadang kita lupa. Kadang amaran Al-Quran juga kepada kita yang membicara tetapi tidak mengamalkan. Sosok Rasulullah SAW yang sederhana, yang baik kepada jirannya, yang tentunya tidak merompak dan tidak memunggah kekayaan, tetapi setelah bicara kita lakukan akhlaknya. Kita dalam masyarakat, dunia pendidikan, jabatan, apalagi pimpinan negara, yang masalah kita ini, yang kita hadapi ini akhlak. Federal Territories Minister Khalid Samad on Tuesday gave the green light for the annual beer festival, Oktoberfest, to be held, but said the organisers are required to adhere to the guidelines set by the City Hall. Guideline-nya terkawal, bukan di tempat halayak ramai, tak dibenarkan orang Islam hadir dan sebagainya lah. Khalid said, however, no one has applied to hold the annual beer event as of yet. Last year, the authorities cancelled the Better Beer Festival 2017, held in conjunction with Oktoberfest, citing security reasons. Orang Islam itu kalau dia menghayati akhlak, dia ada pencerahan dengan sendirinya. Dia tidak menghukum dengan sewenang-wenangnya. Dia tidak menyalahgunakan kuasanya. Dia tidak angkuh. Dia tidak ada selain daripada sosok kemaksiatan atau kebejahatan yang lain. Kerana akhlak itu, malah akhlak yang dikaitkan dengan pribadi Rasulullah SAW terulung. Dia nak sampaikan kerana dia kaitkan dengan akhlak. Akhlak yang mulia tapi dengan kasih sayang. Kalau kita kasih sama manusia, kita tak zalim kepada mereka. Kita tidak rampas hak mereka. Kita berikan apa yang mampu untuk mereka, menyederhanakan kesusahan mereka, mengurangkan tekanan hidup mereka. Kali ini untuk Datuk Seri yang disengajakan ketika mana rakyat umumnya sedang melalui fasa dah letih kelesuan politik pada waktu dan ketika ini. Kalau ada by election yang tidak sengit, dia tidak menarik penyertaan. Orang kata memang boleh menang pun. Jadi ada kesan itu, dan saya tidak fikir menampakkan satu kelemahan besar. Dia kalau ada persaingan itu sengit, penyertaan itu ramai. Kalau persaingan itu umpamanya pandangan bahawa ini macam mana pun kerajaan dah kuat, dah menang. Jadi ada sikap begitu, dan sekarang ada yang mendesak supaya SPR, parti-parti politik itu menggesa secara lebih berkesan dari awal. Kalau nanti jika sah dan sahih saya jadi calon, insya-Allah saya terpaksa merayu kepada pengundi-pengundi. Saya tengok-tengok, cukuplah sebagai allowance ahli parlimen. Nak bagi lagi menteri atau bertaraf menteri, kira-kira banyak pula. Mentukar dua lagi. Satu kereta rasmi, satu kereta peribadi untuk rasmi. Saya pun tak faham makna dia. Saya kena tanya pegawai daerah apa maksud beda dia itu dua. Kemudian allowance bulanan 14,900 atau 15,000. Allowance kerajaan 12,000. Dah 27,000. Allowance rumah 4,000. Dan semua staf-staf yang ada. Allowance musim sejuk
Masa mana nak pergi musim sejuk ni? 4,000, 6,000 ke 4,000. Jadi saya tengok tu, saya beritahu kat Perdana Menteri Ismail, aku tak boleh terima. Staff okey. Iktiraf kedudukan ketua pembangkang dalam semua negara demokrasi saya terima. Tapi nak ambil ni saya malu. Shah Alam Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menafikan beberapa ucapan di Twitter yang mendakwanya menerima bayaran bulanan sebanyak RM150,000 daripada sindiket judi haram untuk melaksanakan kerja-kerja berkaitan politik. Berhubung dakwaan mengaitkan saya menerima bayaran bulanan dari sindiket judi haram, saya menafikan dakwaan ini yang tidak mempunyai asas sama sekali. Saya menafikan sekeras-kerasnya dakwaan tersebut, katanya. Terdahulu, pemilik akaun berkenaan mendakwa Amiruddin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun, Sungai Tua menerima bayaran berjumlah RM150,000 sebulan dari sindiket judi haram. Akaun berkenaan turut mendakwa pegawai pihak berkuasa tempatan PBT di Selangor dibayar antara RM10,000 hingga RM20,000 sebulan mengikut jumlah premis judi di kawasan berkenaan. Di antara apa? Di antara qudwah hasanah atau uswatun hasanah dengan amalan kita jauh sangat. Jadi cubalah betulkan, terutama dalam apa yang dikata tata kelola, to governance. Berkaitan, kalau kita bercakap soal akhlak Rasulullah SAW, penyalahgunaan kuasa, rompakan kekayaan tidak boleh diizinkan sama sekali. Malaysia tak perlukan tokoh yang nampak Islamis, tapi memerlukan pemimpin yang mengamalkan sunnah Rasul dan ajaran Islam dalam kehidupan. Bukan hanya hebat berkata-kata tapi gagal dalam mengaplikasikannya. Anwar sepatutnya mendidik seluruh pasukannya dengan akhlak Rasul. Jangan cakap tak serupa bikin.